Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun dalil melihat, yakni dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Kita masih lagi di dalam perbahasan sifat sama. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat sama. Sifat basar, bukan sifat sama, sifat basar. Telah lalu dah sifat sama, dan malah pada pagi ini kita sambung lagi perbahasan sifat basar. Kita masuk pada menyatakan dalil. Adapun bermula dalil yang menunjuklah ia dalil tu di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat, dan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan buta. Dia satu dalil ni menunjuk di atas dua madlul. Dalil ni juga menunjuk di atas Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat pelihat, dan dalil ni juga menunjuk di atas mesti Allah Ta'ala tentu tidak, bukan mesti tak, tentu tidak Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat lawan bagi pelihat, iaitu buta. Ialah firman Allah Ta'ala. Jadi sama', basar dan kalam, kebanyakan ulama usuluddinnya mendahulukan dalil naqli, dalil simai, dalil yang didengarkan daripada Quran dan Sunnah, ataupun dalil naqli, dalil yang pindah diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerananya lebih kuat dalil naqli, dalil simai berbanding dengan dalil akli. Bukan tidak ada dalil akli, ada, tapi al-mutabadaru, benda yang disegerakan faham oleh akal manusia. Kalau seseorang tu tidak bersifat dengan sifat pelihat, pendengar dan pekata, berarti dia tu pekak, buta dan bisu. Apa salahnya dia tidak boleh buat kerja ke? Tidak. Ada saja orang yang buta, orang yang pekak, orang yang bisu, walaupun dia tu kekurangan pekak, buta, bisu, tapi dia boleh membuat kerja apa-apa. Ada orang buta boleh hafal Quran, ada orang bisu, orang pekak, dia boleh buat berbagai, orang panggil kreatif, kerja-kerja yang tidak mampu dibuat oleh orang yang mendengar, orang yang boleh bertutur, orang yang boleh melihat.
Jadi takut bimbangnya kita duk fikir kata apa salahnya Allah Ta'ala tu pekak buta bisu, dia boleh jawab alam ni. Itu. Maka kerana itulah kuat dalil naqli, dalil sima'i berbanding dengan dalil akli. Dalil akli pun ada, nanti kita akan bagi tahulah. Di bawah nanti tu ada tu. Dalam perbahasan sifat kalam nantinya ada dia wak mari dalil akli, dalil akal yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama', basar dan kalam, dan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya iaitu pekak, buta dan bisu. Baik. Kalau gitu ada pun bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat dengan sifat pelihak di zat Allah Ta'ala, dan tentu tidak buta Allah Ta'ala itu ialah firman Allah Ta'ala. Tu apa firman Allah Ta'ala? Innallaha basirun tu. Bukan basarun dah. Mudah-mudahan yang betulnya basirun. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya basirun, bukan basarun. Tak pernah dengar lagi lah ayat Quran innallaha basarun bil ibadi. Mungkin salah cetak lah tu, tertinggal ya, tertinggal huruf ya. Basirun. Itu. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha artinya balik bahasalah, orang panggil terjemahannya bahawasanya Allah Ta'ala itu basirun bil ibad, zat yang amat melihat dengan segala hambanya, hamba Allah. Bila dia kata dia tu zat yang basir, tentu dah orang panggil secara dilalah iltizamiyah. Dilalah iltizamiyah ni maknanya dilalah pengertian secara automatik, secara lazim dia panggil. Secara autonya pasti zat tu zat yang bersifat dengan sifat pelihak. Bila sebut Allah Ta'ala sebut Allah tu basirun, artinya zatun muttasifatun bil basari. Itu. Bila Allah Ta'ala kata dia tu zat yang basir, zat yang maha amat melihat, tu sirat mubalarah tu, yang maha amat sangat-sangat, maha amat sangat-sangat melihat, berartinya secara direct kita tu faham, bermakna di zat Allah Ta'ala ada orang panggil zat, sifat pelihat. Maknanya Allah tu zatun muttasifatun bil basari, zat yang bersifat dengan sifat pelihat. Tu secara auto dah kita kena faham lagu tu. Itu cara ahli sunnah wal jamaah memahami. Cara ahli sunnah wal jamaah memahami ayat Quran, ayat-ayat sifat Allah Ta'ala. Tak sama dengan Mu'tazilah lah. Mu'tazilah dia ingkar sifat, dia tidak ingkar Allah Ta'ala basir. Mana boleh ingkar Allah Ta'ala basir, yang diingkarnya basar di zat Allah Ta'ala. Kerana basir tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak lagi lah selain daripada ayat ni. Wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah Ta'ala zat yang maha amat melihat bima ta'maluna, dengan apa barang yang kalian mengerjakan, yang kalian beramalkan. Itu banyak dalam Quran. Wa huwas sami'ul basir. Padahal ia Allah Ta'ala tu zat yang maha amat mendengar, zat yang maha amat melihat. Banyak dalam Quran. Maka Mu'tazilah tidak mengingkari Allah Ta'ala tu sami' basir. Yang diingkar oleh Mu'tazilah ialah sam'un basarun, sifat tu. Sebab itulah adalah dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in An-Nawawiyah, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak dikafirkan akan mereka yang mengingkari apa dia panggil, bukan daripada ma'ulima minad dini bid-darurah,
perkara yang tidaklah benda tu termasuk daripada perkara yang diketahui di dalam agama dengan secara mudah. Tu maknanya bukan daruri, bahkan nazari, bahkan ghawamidhi fi ilmil kalam, bahkan lebih-lebih lagi istimewa pula kalau perkara tersebut tu orang panggil yang rumit-rumit di dalam perbahasan ilmu kalam, maka ada yang mengingkarinya tidak dikafirkan. Mana contoh kata Ibnu Hajar Al-Haytami, karena pil Mu'tazilati, seperti menafilah oleh puak Mu'tazilah mabadi ussifat, akan mabadi bagi segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Mabadi ussifat artinya mabda bagi sifat. Mabda bagi sifat. Jadi kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengisbatkan mabda bagi sifat. Apa mabda bagi sifat? Iaitu yang diterjemah oleh Syekh Pak Da'i Mekah kita, ia dengan pekuasa, penentu, pengetahuan, pehidup, bagi pendengar, pelihat. Ada lagi akan perkata. Itu orang panggil mabda bagi sifat. Bukan asar, bukan samarah, bukan ta'alluqat, bukan. Kerana setiap sifat tu semuanya ada makna asar dan ta'alluqat, melainkan hayat satu. Hanya ada makna asar atau samarah, tidak ada makna ta'alluqat. Contoh kita kata sama' ni lah, atau basar ni. Basar ni makna mabda'nya apa? Pelihat. Itu makna mabda' bagi sifat. Kemudian makna asar dia, makna samarah bagi sifat pelihat, lihat. Lihat. Itu makna asar, makna samarah bagi sifat. Kemudian makna bagi ta'alluq sifat pelihat tu melihat. Itu melihat. Jadi yang diingkari oleh kelompok Mu'tazilah bukan melihat, bukan lihat, tetapi yang diingkari oleh kelompok Mu'tazilah ialah pelihat. Inilah yang diisbatkan oleh kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa? Di zat Allah Ta'ala ada sifat pelihat. Mana dalil Quran? Banyaklah dalam Qurannya, seperti contoh yang dibawa datang oleh musannif, innallaha basirum bil ibad wallahu basirum bima ta'malun. Banyak. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Nabi SAW sabda, irba'u ala anfusikum fid du'ai fa innakum la tada'una asamma wala ghaiban innakum tada'una sami'an qariban mujiban. Itu Nabi SAW sabda, irba'u ala anfusikum. Irba'u tu bermakna apa? La tarfa'u aswatakum bid-du'ai. Itu maksud irba'u ala anfusikum bid-du'ai, ay la tarfa'u aswatakum bid-du'ai. La tarfa'u, jangan kalian mengangkat dengan keras suara kalian. La tarfa'u aswatakum, jangan kalian mengeras, mengangkat suara kalian dengan keras, kuat. Ya Allah, ya Allah, tak perlu. Bid-du'ai, dengan berdoa. Jangan. Kenapa? Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kerana kalian tu tidak berdoa kepada Tuhan yang pekak, yang tuli, yang tuli, yang pekak, dan yang ghaib, yang tidak ada, tidak. Innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Sesungguhnya kalian tu mendoa, meminta kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha mendengar, sami'an, qariban, yang maha dekat, mujiban, yang maha mengkabulkan permintaan. Jadi dikatakan dalam kitabnya, wa qad ajma'a ahlul milali wal adyani, dan sesungguhnya telah ijma'lah
oleh sekalian ahlul milali wal adyani, oleh tokoh-tokoh agama, ulama-ulama, itu maksud. Nah, sepakat. Para ulama ni telah sepakat ala annahu, di atas bahawasanya Allah Ta'ala tu sami'un basirun, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Sepakat. Tuh. Tetapi hak berkhilafnya apa? Yang berkhilafnya, adakah Allah Ta'ala tu sami'un bizatih, basirun bizatih, au sami'un bisifatil basar, sami'un bisifatis sam'i, basirun bisifatil basari. Itu yang menjadi khilaf. Khilaf di antara siapa? Di antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kata Allah sami'un bizatih, basirun bizatih. Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dengan zatnya. Zat yang maha melihat dengan zatnya. Tidak ada sifat. Kosong zat Allah daripada sifat. Ta'til. Ditaktilkan, dikosongkan zat daripada sifat. Maka kerana itu dipanggil juga Mu'tazilah tu dengan Mu'addilah. Puak yang mengkosongkan zat Allah Ta'ala daripada sifat. Itu. Baik. Adapun kita orang ahli sunnah wal jamaah, ulama kita ajak Allahu sami'un bi sam'ihi, Allahu basirun bi basarihi. Tu Allah Ta'ala zat yang maha melihat dengan bersepakai di zatnya sifat pelihat. Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dengan bersepakai di zatnya sifat pendengar. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Baik, habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kalam. Ini pun satu sifat yang sangat susah di dalam perbahasan ilmu akidah. Hingga setengah-setengah di kalangan kita pun masih lagi bertukar-tukar bila sebut kalam. Hidup pahal kata perbahasan sifat kalam ni kena kepada Al-Quran yang kita duk baca, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dimaksudkan kalam dalam perbahasan ni ialah sifat kalam yang ada di zat. Bila sebut kata sifat kalam, artinya sifat ni maqama bizati, benda yang ada di zat Allah Ta'ala. Bukan kita nak bicara tentang Al-Quran maktub yang tertulis di dalam mishaf tu, tidak. Tapi sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu. Tetapi oleh kerana Al-Quran dan kalam itu perkataan yang muradif. Muradif ni maksudnya disebutkan Quran kadang-kadang nak makna kalam, kalam nak makna Quran. Al-Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Boleh kita kata sifat yang ketiga belah ni Quran, boleh tak? Quran nafsi dia panggil. Boleh sebut kita kalam, boleh kalam nafsi. Al-Quran yang kita duk baca tu pun boleh kita panggil kalamullah, boleh. Sekira-kira dilalah Al-Quran lafzi yang kita duk baca tu menunjukkan di zat Allah Ta'ala tu ada sifat kalam nafsi. Tu. Yang ni sebahagian dilalah Al-Quran tu menunjuk menunjuk dilalah pada kalam nafsi. Itu. Begitu. Jadi inilah banyak orang-orang kitanya sedang berkelahi, berbalah. Yang kita sedang nak bicara dalam ilmu akidah ni bukan Al-Quran mishaf, Al-Quran kalam lafzi, itu bukan. Tetapi kita nak bahas ini ialah kalam nafsi, satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Apa arti kalam? Artinya, arti kalam berkata-kata. Ini terjemah cara ulama-ulama sebelum daripada Syekh pada Mekah memperbaharui penterjemahan sifat-sifat ma'ani.
Ada di kalangan saudara-saudara kita yang tak setujulah. Dia katakan pekata, apa pekata, petak, dia kata petak. Itu orang panggil orang yang laju sangat nak mengkritik cara alim ulama kita dalam menterjemah. Kalau kita insaf, kita perhati betul-betul kena apa yang diterjemah oleh Pak Dak Mekah. Mana? Kalam artinya perkata, petutur. Bukan nak kepada berkata-kata, bukan. Tu kerana berkata-kata itu orang panggil kalam masdari. Kalam masdari ni orang panggil apa? I'tibar Allah Ta'ala buka hijab atau tutup hijab. Buka hijab maknawi. Kita kata Nabi Musa alaihi salam diperdengarkan, diberi nampak sifat perkata Allah. Bagaimana? Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab. Maka Nabi Musa tu dapat nampak, dapat dengar sifat perkata Allah. Itu makna berkata-kata Allah Ta'ala. Jadi berkata-kata tu bukan makna Allah Ta'ala memulakan cakapan Assalamualaikum Musa, Waalaikumsalam Allah. Sihat ke Musa? Ginilah Tuhan weh. Tuhan sihat. Bukan gitu. Bukan Allah Ta'ala ibtidakkan kalam kemudian berhenti kemudian. Tidak. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lam yazal mutakalliman. Senantiasa dia tu mutakalliman. Apa maksud? Yattasifu bisifatil kalam. Itu maksud. Senantiasa Allah lam yazal mutakalliman bukan makna Allah Ta'ala senantiasa berkata-kata, tapi dengan makna Allah Ta'ala senantiasa bersifat dengan sifat perkata, ataupun dengan makna Allah Ta'ala senantiasa lulus. Apa? Senantiasa lulus, orang panggil ibarat daripada kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam. Mana? Senantiasa siap apa yang nak dikhitabkan kepada hamba dia. Orang panggil kalam nafsani dalam istilah, kalau mengaji dalam kitab Tariq Syekh Pak Dak Mekah dipanggil kalam nafsani. Dia sebenarnya kalam nafsani ni bukan sifat. Bukan sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi kalau kira-kiranya kalam ni hanya dua saja. Selalu kalau kira sungguh-sungguhnya kalam ni ada satu je, mana kalam nafsi itulah sifat Allah Ta'ala. Tapi bila sebut kalam ni sebenarnya dua saja. Ulama membahagikan, iaitu kalam nafsi, itu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang keduanya kalam lafzi. Kalam lafzi iaitu Al-Quran yang berhuruf bersuara yang kita duk baca ni. Ada pun Tariq Pak Dak Mekah yang perhincikan lagi oleh Syekh Tok D Sekam dengan membahagi hingga kepada pak tu. Itu bukan bahagi sifat kalam, bukan. Itu pembahagian secara tafsili tentang kalam. Jadi kalam nafsi itulah sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Kemudian kalam nafsani ni bukanlah sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, tapi yang ibarat daripada lulus. Luluh Allah Ta'ala siap. Telah Allah Ta'ala siap dah apa yang Allah Ta'ala nak khitab, nak kata. Kalau dalam bahasa Tok Disekan tu, cedek nak cakap. Tu. Jadi ada di kalangan kita tak setujulah cedek nak cakap ni. Tapi apa nama ni? Kalau kita tengok Tok Disekan kata apa? Dan dengan sebab ada kalam ini, kalam nafsi di zat, pada zat Tuhan itulah, maka sedia kala juga mensedia dan mencadang oleh Tuhan akan beberapa perkataan yang nak berkata-kata Tuhan dengan dia, dengan beberapa perkataan akan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala. Ini dipanggil kalam nafsaniyun atau kalimatun nafsaniyah. Diambil daripada pengertian, dalilnya daripada kitab Tawdihul Aqaid karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Mana
Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri kata ta'alluq kalam yang tanjizi qadim itu bahawa mensedia dan mencadang Tuhan akan perkataan yang nak berkata-kata Tuhan akan dia, akan beberapa perkataan tadi tu akan orang-orang yang lagi akan ada. Itu dia duk bahas tentang apa kalam apa tu kalam ta'alluq kalam yang tanjizi qadim. Bagi mereka yang mengatakan mesti disyaratkan ada makmur manhi, itu pada kalam lafzi dia kata wahwa annahu yalzamu wujudul amri biduni ma'muri wahwa safahun. Bahawa lazim ada perintah dengan tanpa ada orang yang nak disuruh, nak diperintah, itu ialah sia-sia. Sia-sia tu mahallu zalika fil kalamil lafziyyi haitsu yukhatibu min laisa bimawjudin bi ibarati mantuqatin. Tepat orang panggil kata sia-sia kalau ada perintah, ada suruh tapi tak ada orang nak disuruh tu, itu mahallu zalika fi kalamil lafzi, pada kalam lafzi, kalam hak berhuruf bersuara tu. Lagu mana? Haitsu yukhatibu min lais man la haitsu yukhatibu, sekira-kira dikhitab, ditujukan cakapan tu, man akan mereka laisa bimaujudin, yang tidak ada lagi, bi ibaratil mantuqati, dengan ibarat-ibarat yang nak dituturkan. Kemudian dikatakan amma adapun kaunuhu, keadaannya Allah Ta'ala tu yu'iddu kalaman, mensediakan akan kalam. Kalam sini tu bukan kalam lafzi. Ni orang panggil kalimatun nafsaniyah. Banyak tak? Banyak. Tak boleh nak pergi hingga ma nafidat kalimatullah, dalam Quran sebut kan. Tidak habis lagi orang panggil kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Itu. Amma kaunuhu, adapun keadaan Allah Ta'ala yu'iddul kalaman, mempersediakan akan kalam. Kalam ke apa ni? Bukan kalam nafsi, bukan kalam lafzi ni. Ini orang panggil nafsani. Yukhatibu bihi, yang nak dikhitabkan dengan dia, man yarahu, akan mereka yang melihat akan dia, fa innahu laisa bisafahin, maka bahawasanya bukanlah dikatakan sia-sia. Luluh dah, Allah Ta'ala siap dah apa benda hak dia nak cakap, apa benda hak dia nak khitab, nak suruh, nak tegah ke apa. Belum ada orang yang nak disuruh, ada orang yang nak dilarang, ada orang yang nak diperintah tu, Tuhan siap dah. Bukan Tuhan tu tak ada apa-apa persiapan, cadangan untuk khitab apa-apa, bukan. Itulah orang panggil kalimatun nafsaniyah atau kalamun nafsani, atau ibarat daripada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam. Jadi sebab tu ulama kita kata di dalam nafsi ada nafsani. Hingga-hingganya kalau dinafikan nafsani, ternafi juga nafsi. Itu. Kalau kita nafikan nafsani, maka ternafi juga nafsi, iaitu sifat perkata Allah Ta'ala. Jadi nafsani itu kita nak terjemah mana? Kalau pada dia kata terjemahnya mensedia dan mencadang. Itu. Luluh habuai mensedia dan mencadang tu. Tu. Ataupun boleh juga kita kata berkata selama-lamanya, boleh juga. Tapi dengan makna selarih. Selarih. Apa makna selarih? Macam kita kata aku bergala. Aku bergala sama. Sama-sama kau kita duk bergala. Aku menyaku sama lah. Aku menyaku selama-lamanya. Adakah selama-lama tak berhenti-henti, maksudnya kita tu tak makan, tak minum, duk bergala sama? Tidak. Dah. Tidak. Tu. Baik, kita tengok ke kitab kita pula. Artinya, arti kalam berkata-kata, yakni nak makna perkata. Eloknya kita terjemah perkata. Maka perkata Allah Ta'ala dan berkata-kata pun ya. Berkata-kata dengan makna ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat apa? Bagi sifat kalam tadi, iaitu siap,
menyiapkan dan mencadangkan akan apa-apa yang nak dikhitabkan kepada orang yang Allah Ta'ala nak tujukan perintah ke tegah ke, itu pun tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Nah, dia orang panggil huruf tu apa lebih khas daripada suara. Huruf lebih khas daripada suara. Kerana tu mendahulukan nafi huruf, kemudian barulah dikata dan tiada dengan suara. Tu kenapa? Kerana huruf tu lebih khas daripada suara. Tiap-tiap suara belum tentu huruf. Macam orang tu nepi tak ada huruf tu. Sini. Tak ada huruf. Tapi suara tak? Suara. Tapi kalau sebut huruf a, ba, ta, sa, sebut huruf a, b, c. Huruf pun huruf, suara pun suara. Lagu tu. Jadi maka apabila didatangkan yang khas dulu iaitu huruf, maka tidak ternafi orang panggil oleh huruf tu akan suara, maka didatangkan pula akan suara. Tidak lazim ternafi huruf, ternafi suara, tidak lazim. Kerana orang panggil hak kita tulis di kertas huruf jim, kita tulis tak bunyi suara jim tu, melainkan kita kena baca dulu baru bunyi ja, jim. Itu. Jadi kalam Allah Ta'ala, perkata Allah Ta'ala, dan siap mensedia dan mencadang akan apa-apa nak dikhitab kepada makmur manhi, kepada orang yang nak dikhabarkan apa-apa, itu tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Jadi sifat perkata Allah, kalam nafsi Allah, tak berhuruf, tak bersuara. Dan ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam Allah Ta'ala tu, hak kita terjemah dengan mensedia, mencadang ataupun luluh. Allah Ta'ala siap dah nak khitab, nak tuju apa kepada orang yang Allah Ta'ala nak suruh, nak tegah, nak cerita apa, itu pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Cumanya bezanya, kalau ta'alluq itu banyak, kalau sifat itu satu. Sifat perkata itu satu, tapi mensedia, mencadang, lulus, mahu berkata-kata sedia kala tu, itu bukan satu, banyak. Qadim, sedia kala, azali. Wujudi tidak, amrun i'tibariyah. Itu masuk daripada umurun i'tibariyah. Jadi nafikan huruf suara ni bukan hanya dinafsi saja, perkata saja, bahkan kepada kalam nafsani, kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam pun dinafikan juga huruf suara. Gitu. Bersalahan dengan berkata-kata. Lain. Berkata-kata dengan makna masdari. Berkata-kata dengan makna masdari ni selisih pendapat di kalangan ulama. Katanya Asy'ariyah dan Jumhur Maturidiyah. Asy'ariyah dan Jumhur Maturidiyah kata berkata-kata Allah Ta'ala dengan makna masdari itu ialah Allah Ta'ala buka hijab maknawi kepada Nabi, kepada mukhatab lah, kepada orang yang nak dikhitab, nak ditujukan cakapan tu, maknanya Allah Ta'ala buka hijab maknawi. Nabi Muhammad, Nabi Musa ni dibukakan hijab, maka Nabi Muhammad dan Nabi Musa dapat nampak kalam nafsi Allah Ta'ala yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Diberi faham oleh Allah Ta'ala apa yang nak dikhitab, apa yang nak ditujukan. Itu qaul yang kuatlah di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi khilaflah dan satu pendapat di antara dua pendapat oleh Abu Mansur Al-Maturidi, dan pendapat ni dipegang juga oleh Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ramai lagi di kalangan muhaqqiq, ulama-ulama yang hebat-hebat. Dia katanya tak mungkin Allah pada adab.
Mustahil pada adat dapat nampak, dapat mendengar sifat perkata yang tak berhuruf, tak bersuara. Maka kalam masdari di sisi salah satu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Ustaz Abu Ishaq Al-Isfiraini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dengan makna Allah menjadikan suara, Allah menjadikan huruf suara yang baharu, huruf suara yang baharu, bukan yang kodeng. Tu bersalah lah dengan Karamiyah, dengan Hanabilah tu. Hanabilah kata huruf suara tu kodeng, duduk di zat Allah Ta'ala. Tak, huruf suara yang baharu. Huruf suara yang baharu inilah yang didengar oleh Nabi Musa. Maka dengar suara yang baharu diciptakan oleh Allah, faham apa yang nak ditunjuk, dilalah oleh sifat perkata kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala. Maka adakah pendapat ni sama dengan Mu'tazilah? Sama dari sudut kalam masdari, tetapi tetaplah tidak sama dengan Mu'tazilah, kerana Mu'tazilah mengingkari kalam nafsi. Dengar baik-baik. Jadi beginilah. Ulama semua sepakat bahawasanya Allah zatun mutakallimun. Allah zat yang berkata-kata. Allah mutakallimun, zat yang berkata-kata. Lalu yang jadi khilaf hanya di kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah ialah Allah zatun mutakallimun tu sepakat, Allah zat yang berkata-kata tu sepakat. Tapi Allah Ta'ala tu zat yang berkata-kata, berkata-kata dengan apa? Itu jadi khilaf. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala berkata-kata tidak dengan sifat perkata, tidak ada sifat kalam nafsi di zat Allah Ta'ala, tidak ada. Tu ia ingkar sifat kalam nafsi. Kenapa? Bagi dia kalam mesti berhuruf bersuara. Ini orang panggil Mu'tazilah ni. Mu'tazilah kata kalam mestilah berhuruf bersuara. Tak terima nak kata kalam tu tak berhuruf, tak bersuara. Oleh kerana Mu'tazilah kata lagu itulah ulama kita ahli sunnah wal jamaah mendatangkan kalam nafsi. Kalam nafsi kita yang ada di anak tekak kita ni pun, di diri kita ni pun tak berhuruf, tak bersuara. Tak berhuruf, tak bersuara juga. Tu. Ulama kata wa innama maqsudul ulama bi zikril kalamin nafsi fi syahidi an-naqdu 'alal mu'tazilati fi hasrihim al-kalam fil hurufil wal aswati. Fil hurufi wal aswati. Wa innama, dan hanya senya maksudul ulama, tujuan ulama bizikril kalamin nafsi, dengan menyebutkan kalam nafsi fi syahidi, kalam nafsi yang ada pada makhluk. Kalam nafsi kita ni berhuruf bersuara tak? Tak berhuruf tak bersuara juga. Tapi tak sama lah dengan kalam nafsi Allah Ta'ala. Kalam nafsi Allah Ta'ala tu sifat yang ada di zat. Kalam nafsi kita tu arak yang ada di jasad kita. Arak yang ada di tubuh kita ni. Terima perubahan. Tu. Lepas tu ulama' pergi buat banding dengan kalam nafsi kita tu kan apa tujuan ulama'? Wa innama maksudul ulama' bizikril kalamin nafsi fi syahidi, hanya sanya tujuan ulama' menyebutkan kalam nafsi yang ada pada makhluk. Syahid tu yang wujud pada kita ni. An-naqdu 'alal mu'tazilati, ialah sebagai nak menolak pendapat Mu'tazilah. Apa pendapat Mu'tazilah? Fi harsihim, dalam menyakat oleh mereka itu Mu'tazilah. Mu'tazilah mensakatkan al-kalama, akan kalam tu fil hurufi wal aswa. Mesti berhuruf, mesti bersuara. Maka kerana itulah katanya Mu'tazilah tidak ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala mutakallimun, berkata-kata lagu mana? Menjadikan huruf suara yang baharu pada sesuatu benda yang lain. Jadikan pada pokok ke, apa tak kira lah, pada pokok ke, pada dinding ke. Tu itu Mu'tazilah. Tu. Jadi ahli sunnah wal jamaah dah Allah Ta'ala tu
berkata-kata dengan bersepakai di zatnya sifat kalam nafsi, kalam perkata tu. Tu. Jadi ada pun pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kedua dan Abu Ishaq Al-Isfiraini dan Imam Fakhrul Razi yang seakan-akan sama dengan Mu'tazilah. Apa? Makna kalam masdari itu Allah Ta'ala menjadikan huruf suara yang baharu. Maka Nabi Musa dengar huruf suara yang baru tu faham apa yang nak apa yang nak didalahkan, apa yang nak ditunjukkan oleh sifat kalam nafsi, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Apakah orang panggil jadi Mu'tazilah? Tidak. Kenapa? Kerananya Imam Abu Ishaq Al-Isfiraini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi di atas salah satu daripada dua pendapat beliau itu, mereka mengatakan Allah Ta'ala kalam masdari berkata-kata dengan makna Allah menjadikan huruf dan suara yang baharu. Di samping itu mereka mengisbatkan di zat Allah Ta'ala tu ada sifat perkata. Itu. Walaupun samalah kalam masdari itu seperti sama dengan Mu'tazilah mana menjadikan huruf suara yang baharu. Tetapi adakah sama pada hakikatnya dengan Mu'tazilah? Adakah boleh kita kata kalau gitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ishaq Al-Isfiraini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi Mu'tazilah juga? Tidak. Kenapa tak sama dengan Mu'tazilah? Kerana Mu'tazilah ingkar kalam nafsi. Adapun ahli sunnah wal jamaah walaupun mengatakan Allah menjadikan huruf suara yang baharu, tapi tetap mensabitkan di zat Allah Ta'ala tu ada sifat kalam nafsi, iaitu perkata. Gitu. Itu. Dan tiada dengan satu lurah, tidak ada dengan satu bahasa. Tidak ada dengan satu lurah, tidak ada dengan satu bahasa. Dan tiada dengan satu lurah, tidak ada dengan satu bahasa daripada segala lurah yang baru ini. Tak boleh nak kata Allah Ta'ala tu sifat perkata dia tu bahasa Arab. Tak boleh. Nak bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, tak boleh. Tu tidak orang panggil berbahasa dengan satu bahasa daripada segala bahasa-bahasa makhluk ini. Apa? Sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala kalam nafsi dan ta'alluq tanjizi qading bagi sifat kalam nafsi tadi, iaitu yang diistilahkan dengan kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani itu tidak ada satu bahasa daripada segala bahasa-bahasa makhluk ni. Baik. Jadi inilah yang menjadi orang panggil bertukar takir di kalangan orang kita ni. Sebab tu kita tengok dalam kitab disebut wa'lam, ketahui olehmu anna kalamallahi ta'ala, bahawasanya bermula kalam bagi Allah Ta'ala itu yutlaqu alal kalamil qadimil qaimi bizatihi ta'ala, diitlaqkan, kena ke atas sifat perkata yang qadim, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Wa alal kalamil lafziyil makru, dan itlaq kalam tu juga kadang-kadangnya kena kepada kalam lafzi, kalam lafah, kalam lafzi, kalam yang berhuruf bersuara, al-makru, yang dibaca. Tu. Apa makna kalam lafzi? Kalam pun kena kepada kalam lafzi juga, iaitu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Bimakna annahu ta'ala, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala khalaqahu, menjadi akan dia, akan kalam lafzi tadi. Walaisa li ahadin, tidak adalah bagi seorang pun fi asli tarkibihi kasbun. Tidak adalah bagi seorang pun pada asal menyusunkan orang panggil kalam lafzi itu kasbun, usaha. Tak boleh. Tak ada seorang pun yang mampu, yang boleh usaha nak mendatangkan kalam yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kiranya Al-Quran ni
Al-Quran kita duk baca, Al-Quran kalam lafzi al-makru' ni. Itu memang makhluk. Memang makhluk. Ada. Memang makhluk. Huruf suara gitu. Kau nak kata kodeng, kan jadi Hanabilah pula, jadi Karamiyah pula. Nah, memang huruf suara tu baru. Memang Allah Ta'ala yang menjadi. Apa tu? Kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah kita melarang daripada mengatakan Al-Quran ni makhluk? Ini kerana apa yang kita sebut tadi. Al-Quran dan kalam tu orang panggil muradif, taraduf. Al-Quran ialah kalam, kalam ialah Al-Quran. Jadi bimbang takut bila seorang tu kata Al-Quran makhluk, memberi waham. Waham ni mana? Sengka kesamaran dalam kepala otak. Al-Quran nafsi, iaitu sifat perkata nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala tu makhluk. Maka kafir orang dengan sebab cakap lagu tu. Maka kadang tu ulama saddul ba', tak membenarkan mengatakan Al-Quran tu makhluk. Tapi hakikat kalau huruf suara memang makhluk. Tu. Jadi sebab tu orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, pasti kalau dia tu nak dengan makna Al-Quran lafzi gitu, dan bermudah-mudah nak bercakap depan orang ramai untuk menimbulkan waham. Tapi kalau kata kalam makhluk, kalam Allah makhluk, itu boleh membawa kepada kufur. Kenapa? Kerana kalam pasti dah kena kepada sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu. Tuh. Sebab tu dalam hadisnya disebut faman ankara annama baina daftail mushafi kalamallahi faqad kafara. Faman ankara, maka barang siapa yang engkarlah ia man annama baina daftail mushafi, engkar akan bahawa barang di antara yang tertulis di antara mushaf tu ialah kalam Allah, sebagai kalam bagi Allah Ta'ala, faqad kafara, maka sesungguhnya kafir. Tu kafir. Illa melainkan an yurida annahu laisa huwa sifatul qa'imatu bizati ta'ala, maka tak kafir. Melainkan bahawa menghendaki bahawasanya tidaklah yang dikatakan bukan sifat kalam Allah Ta'ala tu Al-Quran yang dia duk baca itu bukan sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala, maka tu tak kafir. Adapun kalau dia kata orang panggil Al-Quran ni makhluk, dengan makna hak ada di zat Allah Ta'ala tu makhluk, faqad kafara, maka kafir. Illa melainkan tak kafirnya an yurida annahu, bahawa menghendaki bahawasanya laisa huwa, bukanlah mushaf ni yang berhuruf bersuara ni, bukanlah ia as-sifatul qa'imatu bizati ta'ala, sifat yang berdiri yang ada di zat Allah Ta'ala, bukan. Maka ketika tu baru tidak kafir. Dah. Tu. Wa ma'a kaunil alfazil lati naqra'uha hadisatan, dan serta keadaan lafaz-lafaz yang kita baca akan dia lafaz tu baru, memang barulah. Wa iz qala Ibrahim, wa iz qala rabbuka lil mala amma yatasaalun tabarakallazi biyadihil mulk. Tu baru tu belakang tu. Tu lafaz, ada huruf, ada suara hadisan. Tapi serta keadaan lafaz yang kita duk baca tu baru, la yajuzu, tidak harus, yakni haram. An yuqala, bahawa engkau kata, bahawa dikatakan Al-Quranu hadithun, Quran ni baru, haram cakap lagu tu. Illa melainkan tak haramnya fi maqamit ta'limi, melainkan pada maqam tempat ta'lim, tempat belajar. Tak apa. Tu. Tu. Lagi pula kenapa dikata tak haram kita kata Al-Quran tu hadis? Li'annal Qur'ana, kerana bahawasanya Al-Quran itu yutlaqu ala sifatil qa'imati bidzatihi ta'ala aidan, lakin majazan ay ala sabilil majazi. Kerana bahawasanya Al-Quran tu juga diitlaq, terkadangnya dikatakan ala, kena kepada ala, kena ke atas sifatil qa'imati bidzatihi ta'ala. Al-Quran tu juga kadang-kadang dikatakan kena kepada sifat perkata Allah Ta'ala, tapi lakin ala sabilil majazi lah, majazan ay ala sabilil majazi, di atas jalan majaz.
Jadi pendek ceritanya, yang kita nak bahas sekarang ni ialah sifat perkata, kalam nafsi, bukan perkataan lafzi, bukan. Sebab tu kalam nafsi kita terjemuh dengan perkata. Kalam lafzi kita terjemuh dengan perkataan. Perkataan lafzi. Beza tu beza. Baik. Lawan bagi perkata kelu, bisu, hayalah. Tu kelu, bisu. Wadidduha, dan bermula lawannya, lawan ai sifatul kalam. Kalau dalam Arabnya bunyi gitu. Wadidduha, dan bermula lawannya, lawan bagi ai sifatul kalam. Bukan lawan bagi kalam lafzi ke masdari ke, bukan. Lawan bagi sifatul kalam. Atau ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam pun boleh. Apa? Al-bukmu, bisu. Tu bisu. Wahwa, dan ia bisu tu al-kharsu, kharas, kelu. Tu. Apa makna dengan bisu, dengan kelu? Wal muradu bil bukmi, yang dikehendaki dengan kata bisu tu adamul kalamin nafsi, tak ada sifat berkata. Sawaun kana bi afatin amla, sama ada tak ada sifat berkata tu dengan penyakit atau tidak, tak kira. Bila tak ada sifat tak ada penyakit, bila tidak ada sifat kalam berkata, kalam nafsi, fadakhala fihi as-sukutu, maka masuklah di dalamnya, padanya, pada zat Allah Ta'ala, as-sukutu, oleh diam. Sukuk sini apa makna sukuk sini? Sukuk sini makna sukuk nafsi, bukan sukuk lafzi, bukan. Sukuk nafsi dan sukuk nafsani. Disebut dalam kitab Aqaidun Nasafi, Sa'duddin At-Taftazani sebut, qulna, berkata oleh kami, al-muradu bisukuti, yang dimaksudkan dengan diam. Sukuk tu makna diam. Diam yang dimaksudkan di sini ialah diam nafsi. Al-muradu bisukuti wal afatil batiniyani, yang dimaksudkan dengan diam dan afat, penyakit yang bangsa batin kedua-duanya, dengan makna apa? Bi alla yurid, dengan bahawa tidak menghendaki fi nafsihi pada zat Allah Ta'ala, pada diri Allah Ta'ala, at-takallum, berkata-kata. Makna tidak mahu berkata-kata, gitu. Bahawa sukuk, yakni diam yang mustahil itu, dengan makna tidak mahu berkata-kata. Fahamnya apa? Allah Ta'ala mahu, luluh dah mahu berkata-kata tu, mensediakan akan kata-kata perkataan yang nak dituju kepada makmur dan manhi. Itu. Itu maksud dia. Tu. Wal muradu bil kharsi, dan maksud dengan kharas tu pula. Apa makna kharas di sini? Afatun tamna'u minal kalamin nafsi, penyakit yang menegahkan daripada kalam perkata, kalam nafsi tadi. Kalau gitu, wa misaluhu fi syahidi, dan bermula contoh pada makhluk ni, lagu mana? Ayyamna Allah, bahawa menegahlah oleh Allah, anil insani, daripada manusia tu, at-tafakkaro, akan berfikir. Bahawa menegahlah oleh Allah Ta'ala daripada manusia ni, at-tafakkuro, akan berfikir. Fala yajri, maka bila Allah Ta'ala tegah kita, Allah Ta'ala sekat kita daripada berfikir, fala yajri ala qalbihi kalamun nafsiyun, maka tidak berlakulah, tidak berjalanlah di atas hati kita tu oleh kalam nafsi, ataupun panggil hadisun nafsi. Tak ada, tak hari nak cakap gapo-gapo, tak ada dalam hati kita. Itu contoh pada makhluk. Contoh pada makhluk seperti itulah. Mana? Hilang, bela. Tak tahu nak cakap gapo. Ya, tu. Tu mustahil atas Allah Ta'ala lagu tu. Sebab itulah di sini orang bertukar di antara, kita tak nak beza di antara perkata dengan siap
atau mensedia, mencadang akan berapa banyak benda Allah Ta'ala nak berkata-kata. Dia tak boleh nak beza. Kenapa tak boleh nak beza? Kerana terkadang bila sebut kalam nafsi, terkadang kena kepada kalam nafsi, mabda' bagi kalam, terkadangnya kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam. Mana Allah Ta'ala tu siap dah untuk apa-apa yang dia nak berkata-kata kepada makhluk dia. Baik, habis. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Mustahil dengan mana istihalah. Tentu tidak Allah Ta'ala tu bisu. Hanya wajib berkata-kata selama-lamanya. Apa mana? Hanya Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan sifat perkata selama-lamanya. Itu maksud. Dan siap untuk berkata apa-apa benda kepada makhluk dia. Dua kita boleh buh sini. Lam yazal mutakalliman. Kalau dalam kitab Arab sebut lam yazal mutakalliman, senantiasa berkata-kata. Dalam syarah kubra Imam Sanusi buat orang panggil syarah dia. Apa makna lam yazal mutakalliman? Senantiasa berkata-kata Allah Ta'ala. Jadi senantiasa muttasifatun bisifatil kalamin nafsiyyi. Senantiasa Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan sifat kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu makna senantiasa berkata-kata, bukan senantiasa buka semua hijab. Bukan. Buka hijab tutup hijab tu bukan koding, bukan senantiasa. Ada masa-masa dia. Allah Ta'ala nak cakap dengan Nabi Musa, Allah Ta'ala buka hijab, tutup hijab pada Nabi Musa. Allah Ta'ala nak cakap dengan Muhammad, Allah Ta'ala buka hijab, tutup hijab pada Nabi Muhammad. Itu kita menjalani di atas pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah lah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ataupun berkata-kata dengan mana Allah Ta'ala menjadi ke huruf suara yang baharu. Itu pun bukan sama-sama duk jadi huruf suara baharu dah. Tu jadi berkata-kata dengan makna kalam masdari itu bukan selama-lamanya. Kerana itu kena ibarat kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Buka hijab, tutup hijab maknawi. Itu kena orang panggil ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat lah. Menjadikan huruf suara yang baharu. Itu kena kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Bukan duk sama-sama, bukan senantiasa. Jadi berkata-kata dengan makna kalam masdari itu bukan sama-sama, bukan senantiasa. Tuhan nak buka kepada Nabi Musa, tu Tuhan buka lah. Itu orang panggil berkata-kata masdari. Adapun ulama kata lam yazal mutakalliman, Allah Ta'ala tu senantiasa mutakalliman, aizatun muttasifatun bi sifatil kalami nafsiyyi. Itu maksud Allah Ta'ala tu zat yang senantiasa berkata-kata, dengan mana Allah Ta'ala senantiasa bersifat dengan sifat berkata. Ataupun kita kata boleh juga nak berkata-kata dan boleh juga kata Kutub Diskan kata dalam kitab, dan boleh juga dikatakan berkata-kata selama-lama, boleh dengan makna selarih warih. Bahasa dia selarih warih. Mana seperti kita kata aku bergala dan menyangkut selama-lama dan seumur-umur hayat hidupku, selama-lama aku bergala. Dia mau kerja apa? Kawan kerja bergala lah. Sampai bila? Sama-sama senantiasa. Kita duk sebut lagu tu bukan kita duk bergalah hari-hari di kukal-kukal dak. Boleh juga makna lagu tu. Jadi berkata-kata selama-lamanya ni kembali pada dua lah. Apa? Allah Ta'ala bersifat sifat perkata selama-lamanya, dan Allah Ta'ala senantiasa siap untuk berkata-kata. Tu. Jadi hak coding tu dua lah. Pada tu discuss book hak coding hak senantiasa tu dua. Mana hanya yang selama-lama tidak putus-putus itu dua perkara sahaja. Mana satunya perkata satu, dan keduanya mencadang akan perkataan. Apa ni? Mensiap, mensedia, mencadang, luluh mau berkata-kata. Itu yuridu fi nafsihi takallum. Nak pada zat Allah Ta'ala tu berkata-kata. Tu yu'iddu kalaman yukhatibu bihi man yarahu. Itu pun semua tu. Artinya pendek kata hak senantiasanya qadainya
senantiasanya kekal selama-lamanya dua. Mana? Sifat perkata Allah kalam nafsi dan ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat kalam. Ataupun kita panggil juga dengan kalam nafsani atau kalimatun nafsaniyah. Boleh berlaku nak panggil apa, tak ada masalah. Dua tu senantiasa. Senantiasa. Adapun berkata-kata dengan mana masdari, buka hijab ke tutup hijab menjadi huruf suara, tu bukan senantiasa. Ada tekah-tekah ketika dia. Habis itu. Ada pun kalam lafzi, tu saya cakap lah kalam lafzi itu ni. Kalam lafzi itu memang makhluk lah. Cuma tak boleh cakap lah gitu. Su'ul adab dia panggil. Jahat adab. Melainkan fi maqamit ta'lim. Macam kita tempat belajar ni tak ada hal lah untuk menerangkan. Habis situ. Kalau gitu kita masuk pada dalil, insya-Allah pada pertemuan lagi akan ada pun dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata. Ini menunjukkan di atas mesti ada rizal Allah Ta'ala sifat perkata dan senantiasa mau berkata-kata. Itu ialah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.